الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, kerana dengan izinnya dapat sama-sama kita mendengar tadabbur pada surah Al-Mulk. Mohon ampun di atas kelewatan. Tuan-tuan, insya-Allah pagi ini kita akan tengok ayat yang ke-11. Yang ke-11 penutup kepada cerita berkenaan ta'zibul kuffaril usah, hukuman terhadap orang-orang kafir yang menderhaka. Nah, ni kira macam dia punya cerita penutup daripada ayat yang ke-6 kita mula dulu, dan kita akan akhiri sampailah hari ini ayat yang ke-11. Kalau dalam At-Tafsirul Munir ni, dia plotkan cerita bagi setiap ayat. Dia buat lagu tu lah. Daripada ayat 6 sampai 11 cerita pasal ayat saat ni. Ta'zibul kufaril usah, hukuman terhadap orang-orang kafir yang menderhaka. Okey, baik. Jadi qauluhu ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'tarafu bidzanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Okey. Kalau tengok terjemahan, dia kata apa kat sini? Lalu mereka mengakui dengan dosa mereka. Dan kalau tuan-tuan tengok ataupun perhati pada perkataan i'tarafu tu, dia dah ada bau-bau bacang cakap Melayu dah kat situ. Agak-agak Melayu dia apa? I'tiraf. Jadi perkataan tu kita godek, nampak dia akan jadi Melayu juga lah kali. Tapi taklah bunyi i'tiraf sungguh. Ustaz ni kata Melayu tak ada pun, saya rasa tak tulis i'tiraf, memang tak tulis i'tiraf. Tapi kita duk berasa lagu macam tu. Tapi memang dia pun. Jadi dalam tafsir dia kata fa'aqarru, mereka mengakui, mereka mengiktiraf bidzambihim, dosa mereka. Fasuhqan, maka kebinasaanlah li ashabis sa'ir, untuk penghuni neraka. Arif, minta tolong Arif boleh tak? Tolong switch off aircon. Sejuk gedi baru keluar daripada Bukit Berogah. Nasihat Arifna, barakallahu fiik. Fasuhqan li ashabis sa'ir, maka kebinasaanlah untuk penghuni neraka. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat ni pendek tuan-tuan, tapi kita boleh pecah dua. Artinya syok ni. Mula-mula kita akan ambil daripada fa'tarafu bidzambihim, tu satu. Lepas tu potong fasuhqan li ashabis sa'ir. Pendek ayat tu, tapi kita boleh buat 2 poin kat situ. Daripada fa'tarafu bidzambihim, dia nak apa? Dia nak cerita tentang, dalam ni dia kata bayanun bil jarimah. Jarimah ni maksudnya menceritakan tentang jenayah yang mereka telah lakukan dulu. Tu ayat daripada fa'tarafu
Bizambihim, cerita tentang perlakuan jenayah yang mereka buat dulu ni. Jenayah apa? Jenayah lawan Tuhan. Kalau takat lawan manusia, itu kira normal lah. Ni kira lawan Tuhan terus, tuan. Lagi dahsyat lah. Okey, fasuhqan li ashabis sa'ir. Satu lagi plot cerita, nak cerita tentang iqab. Iqab ni maksudnya siksaan lah. Kalau macam mana-mana yang biasa mengadili mana-mana kes kan, mana tahu kan, kadang-kadang tuan-tuan ni mungkin ada lawyer ke apa. Lagi mana dia mengaku dia tidak bersalah, lagi tu kes tu akan dibicara. Dia makan tahun sikit, makan tahun pun satu, makan duit pun satu. Kalau lawyer yang bagus tak apa, kena lawyer yang tak bagus, habis lagi dah kan. Kalau dia mengaku dia bersalah, akhirnya apa yang akan dibuat? Dia buat, jadi hakim akan ketuk mertun penukul tu 3-4 kali ke apa. Okey, hukuman dijalankan. Macam ni. Selepas mana mereka mengaku bersalah, hukuman pun dijalankan. Cerita ada lebih kurang lagu tu lah. Okey, kembali kepada fa'tarafu bi dzambihim. Kita masuk sikit dia punya penafsiran, tuan-tuan. Tuan-tuan mengaji tajwid banyak dah kan? Tajwid banyak dah, tuan-tuan. Kita nak tengok makna pula. Maaf nak, kadang-kadang mengaji tajwid pun bagus, bukan tak bagus. Saya tak kata tak bagus nah. Ni dah rakaman pula tu. Bagus. Cuba sebut huruf dia pun ra tu nak dekat 2 tahun. Habis ra pula, qalqalah pula. Nak dekat 2 tahun okey, bagus. Tapi tambah sikit dengan ilmu tadabbur. Ilmu faham makna tu. Jadi sebenarnya satu keaiban. Satu keaiban kalau kita baca surat cinta daripada Allah, kita tak tahu makna. Tafsir cerita lain lah, makna. Kita kena tahu makna, baru kita faham apa surat cinta yang Allah Ta'ala nak tulis. Tapi yang kata Quran ni memang mukjizat, tuan-tuan. Memang mukjizat Allah Azza wa Jalla. Kalau kita nak buat comparison antara tulisan, katalah tulisan Cina ke tulisan India, kalau tuan-tuan dibagi dengan paper bahasa Cina, dekat tuan-tuan agak-agak boleh baca. Dengan dia punya silang, tanda calik, pi calik, tak boleh baca. Tak boleh baca. Tapi memang yang Quran ni, tuan-tuan tak faham makna pun boleh baca. Dia bagi balik tak boleh baca. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah, boleh baca. Tapi tambah sikit dengan dia punya makna ayat tu. Sebab itu setengah orang dia berlumba-lumba untuk menghabiskan berapa juzuk dia habiskan. Pada bulan bila? Pada bulan Ramadan lah. Dia pun habis surah An-Nas tu, dia pun snap picture. Khatam 30 juzuk 10 kali dah dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, pakat orang duk like tu. Tapi dia tak share macam mana dia nak faham lah. Tu lain cerita. Jadi tajwid satu, faham makna pun satu lah. Jadi ukuran kepada habisnya Quran seseorang itu belum menandakan dia faham lagi. Tapi kalau dia tak habis baca Quran tapi dia faham, itu lain cerita. Itu cerita lain pula. Okey, baik. Jom tengok makna dia pula. Apa dia kata kat sini? Fa'tarafu bi dzambihim. Dalam tafsir ini dia kata kat sini, fa'aqarru mu'tarifina bima sadara anhum min dzambin. Fa'tarafu, dalam dia kata fa'aqarru, mereka mengakui. Mereka mengakui mu'tarifina bima sadara anhum min dzambin. Maksudnya mereka mengakui segala dosa yang mereka telah lakukan dulu. Okey, dalam ni dia jelaskan apakah dosa yang mereka lakukan dulu. Okey, perhati baik-baik pada perkataan bizambihim.
Bi satu, zambi satu, him satu. Dia tak sama tu. Bi tu yang dengan. Yang kata dosa tu dekat mana? Dekat zambun tu dosa, ataupun dekat zambi tu dosa. Him tu depa, him tu mereka. Dengan dosa mereka. Takut kita duk anggap, oh perkataan dosa ni banyak juga no bi zambihim. No. Perkataan dosa hanya pada perkataan zambi je. Pasal apa baca zambi baris bawah? Pasal ada haraf jar ataupun bi sebelum tu. Kalau tuan-tuan nampak ada haraf jar ni apa pula? Satu haraf yang akan membaris bawahkan perkataan selepasnya di hujung. Yang kita dok baca contoh yang paling ekstrim dengan bi ni, yang kita dok baca bismi tu. Bismillah. Dalam tajwid dia akan cerita bis itu tajwid. Bismi. Pasal apa kita dok baca mi baris bawah? Selama puluhan tahun kita baca bismi, tak pernah baca bismillah. No. Ataupun tak pernah baca bismallah. Tak. Dia mesti bismi. Pasal apa? Pasal itu grammar. Pasal ada haraf jar, nama dia haraf jar sebelum tu lah yang kita baca baris bawah. Bismi. Sama agak kat sini. Fa'tarafu bidzanbi, bi baris bawah. Pasal ada haraf jar sebelum tu. Okey, baik. Dia kata kat sini, fa'aqarru mu'tarifina bima sadara anhum min dzambin. Mereka mengakui segala dosa yang mereka telah lakukan, istahaqqu bihi azaban nar, yang mana mereka berhak untuk menerima azab api neraka. Okey, baik. Apakah tadi kan kita habaq tadi daripada fa'tarafu bi dzambihim, yang itu cerita mengenai apa? Tentang jarimah, tentang jenayah yang dilakukan oleh ashabun nar. Apakah jenayah tersebut? Wahwal kufru wa takdzibul anbiya. Itu dua jenayah besar yang mereka buat. Pertama, al-kufru, kufur kepada Allah. Bila kufur ni antaranya para ulama mensyarahkan apa? Melawan Allah Azza wa Jalla. Keengganan mereka untuk patuh dengan syariat Islam, itu orang panggil kufur jugalah. Wa takdzibul anbiya, jenayah kedua adalah mendustakan Nabi, mendustakan para Nabi. Apa yang Nabi kata semua tak betul, hak dia aja yang betul. Apa yang Nabi kata semua ketinggalan zaman, hak dia aja ikut peredaran zaman. Okey, tu jenayah yang depa bawa, yang depa buat masa di muka bumi dululah. Habis fa'tarafu bi dzambihim. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Cerita tentang apa? Hak nombor 2 ni iqab. Dah mengaku salah, so akan dikenakan hukuman dan siksaan lah. Okey, kalau dalam buku saya perkataan fasuhqan ni dia berbentuk doa, tuan-tuan. Kalau tengok dalam ayat panjang sikit dia kata macam ni lah, tang fasuhqan li ashabis sa'ir tu, maka kebinasaanlah untuk penghuni neraka. Dia kata kat sini, ab'adahumullahu min rahmatih wa sahaqahum suhqan li ashabis sa'ir. Hak ni tak ada dalam Quran, dia tafsir. Sekali kita pergi baca pula sekali. Fa'tarafu bi dzambihim fa ab'adahumullahu, tak ada. Okey, apa makna ab'adahumullahu min rahmatih? Maksudnya Allah menjauhkan mereka daripada rahmat Allah Azza wa Jal, dan Allah akan membinasakan mereka dengan semau-maunya kepada penghuni neraka. Maka fasuhqan itu dia lebih berbentuk satu hukuman, kita kata iqab, hukuman yang akan menanti siapa dia? Penghuni neraka. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Itu perkataan fasuhqan tu kena asing tu. Fa dengan fa, suhqan dengan suhqan lah. Dengan makna membinasakan ataupun kebinasaan, dan Allah juga dalam masa yang sama menjauhkan mereka daripada rahmatnya. Okey, baik. Li ashabis sa'ir, untuk penghuni neraka. Perkataan ashab
cakap Melayu, tuan-tuan, yang kita panggil sahabat-sahabat tu. Dan perkataan ashab pun kalau tuan-tuan baca tak pelik dengan tuan-tuan, biasa dengar perkataan tu. Li ashabi, jaga-jaga, tu dua perkataan. Li asing, ashab pun asing. Pasal apa baris bawah ashabi? Pasal li tu. Orang panggil haraf jar juga, satu tim dengan ba. Kita apa? Li ashabi sa'ir, untuk penghuni neraka Jahannam. So satu ayat yang pendek kita boleh pecahkan kepada 2 poin. Saya ulang balik. Fa'tarafu bidzambihim, cerita pasal apa? Cerita pasal jenayah yang depa buat sebelum ni. Ada dah menceritakan apa jenayah yang depa buat. Boleh tengok pada ayat yang ke-10, yang ke-9, 10 dan 9. Jawapan balas mereka kepada para malaikah yang bertanya apa? Alam ya'tikum nazir tu. Okey, tak apa. Yang kedua, dah habis depa mengaku jenayah yang depa buat. Tibalah masanya fasuhqan li ashabis sa'ir, maka siap sedia untuk menerima kebinasaan dan dijauhkan daripada rahmat Allah kepada penghuni neraka Jahannam. Okey. Ayat yang ke-12 kita akan tengok nanti cerita baru yang ditulis kat sini. Wa'dul mu'minina bil maghfirah wa tahdidul kafirina marratan ukhra. Janji keampunan daripada Allah kepada orang-orang mukmin, dan lagi sekali orang-orang kafir akan menerima ugutan daripada Allah Azza wa Jalla. Ayat pada 12 yang berbunyi innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir naltaqi fil usbu'il qadim. Ayat ni pada minggu depan. Cukup kifayah. Tak kifayah? Dah lah tu. Tuan-tuan tak suka ke habis awal? Mesti suka kan habis awal kan? Okey, cukup. Jadi ayat yang tak apa, kita mengaji tak banyak, tak apa. Yang penting orang panggil apa? Dapatlah input daripada output. Siapa yang sangka ayat sebelah tu bukan banyak mana pun. Kita punya jengkai pun banyak ni tuan. Ni tak banyak mana pun tapi kita boleh pecahkan 2 poin. Okey, fa'tarafu bidzambihim, satu cerita pasal jenayah yang depa dah buat dulu. Hak nombor 2 ni ready for take untuk dia punya hukuman. Okey, tu yang kita guna perkataan saat ni, al-jarimah thummal iqab. Cerita jenayah dia apa? Lepas tu siksaan yang depa akan terima. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.